Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, dalam video kali ini saya nak kongsilah beberapa perkara yang mungkin kita perlu pertimbangkan sebelum kita nak beli iPhone. Biasalah ni yang berlaku dekat kita. Kalau nak beli iPhone, nak beli satu barang, kita tanya diri kita, nak beli kat mana Samalah juga dengan iPhone ni. Kita nak beli dekat Apple Store ataupun Apple Retail Store ke nak beli dekat Telco Center macam Maxis, Celcom, Digi tu. Jadi perkara pertama yang saya pertimbangkan adalah ada tak bayaran secara ansuran. Okey. Untuk kedua-dua platform ini iaitu Apple Store dan juga Telco Center, dua-duanya ada installment plan. Jadi boleh bayar secara ansuran mengikut terma dan syarat. Tapi untuk kes kalau kita ada duit lebih, memang kita nak bayar fully untuk beli device tersebut, tu tak ada masalah. Belilah terus dekat Apple Store. Tapi dekat sini ada sedikit perbezaan dari segi installment. Kita pergi perkara yang kedua, iaitu dari segi harga. Harga kalau di Apple Store, macam dalam video ini, saya ambil iPhone 11 ini sebagai tanda iPhone yang tidak terlalu mahal, iPhone yang tidak terlalu murah. Jadi harga di Apple Store ialah RM3,599. Tapi kalau dekat Telco Center, okey, yang ini secara spesifik saya ambil kira kalau kita beli dekat Celcom Center, iaitu RM2,568. Boleh kata sangat murah kalau beli dekat Celcom. Tapi ada perkara yang kita perlu ambil tahu. Kita pergi kepada perkara nombor 3, iaitu kontrak. Harga iPhone di Apple Store iaitu RM3,599. Ada kontrak tak? Ini macam kes tadi lah. Kalau kita dah bayar habis iPhone tu, kita bayar cash RM3,599. Maksudnya tak ada apa-apa kontrak lah dengan Apple. Settle. Tapi kalau kita buat installment, memang adalah kontrak tu. Kita kena bayar dalam beberapa tempoh. Untuk kes telco untuk Celcom, tadi kita beli device dengan harga RM2,568. Itu harga yang ditawarkan. Tapi dia bersama sekali dengan plan, iaitu device bundle with Mega Lightning M. Device bundle harga dia murah, tapi kita akan terikat dengan kontrak dia. Okay, next. Perkara keempat, telco commitment. Kalau kita beli iPhone dekat Apple Store, telco commitment ni bergantung pada diri kita lah. Sekarang ni kita sedang pakai prepaid ke postpaid. Kalau prepaid, kita ada flexibility lah. Kita nak bayar berapa ringgit ataupun kita nak top up berapa ringgit sebulan. Tu tak ada masalah lah. Jadi kalau kita ada postpaid, maksudnya postpaid itu adalah kontrak kita kepada telco, bukan kontrak kepada Apple Store. Maksudnya bergantunglah. Kalau kita prepaid, maksudnya kita tak ada kontrak. Tapi kalau postpaid, mungkin kita akan ada kontrak dengan telco plan kita, iaitu ataupun data plan kita. Kalau kes untuk Celcom pula, Mega plan tadi, Mega Lightning M tadi, ada kontrak 2 tahun ataupun 24 bulan. Jadi bayaran sebulan untuk plan dia, okey, RM98. Di Celcom ada beberapa plan lah yang kita boleh rujuk di Celcom punya website. Jadi itu bergantung pada diri kita lah. Kita nak ambil plan yang mana satu. Tapi saya ambil perkara ini yang paling basic lah. Okay, RM98 tanpa tax. So, yang terakhir sekali, yang ni saya rasa yang mungkin ramai nak tahu. Pengiraan saya adalah berdasarkan perbelanjaan terhadap plan dan juga device iPhone 11 dalam masa 2 tahun. Kita nak tengok, kita nak buat perbandingan antara Apple Store dan juga Telco Center yang saya spesifikkan untuk Celcom. Kalau di Apple Store, let's say lah tadi case telco commitment, dia tak ada commitment, tapi dia bayar secara prepaid. Maksudnya dia boleh bayar RM10 sebulan, RM20, RM30. Let's say lah saya ambil RM50 sebagai dia punya prepaid. Dalam masa 2 tahun, RM50 didarabkan dengan 24, ditambahkan dengan harga Apple device tadi, iPhone 11, RM3,599. Total dalam masa 2 tahun, dia belanja RM4,799. Tapi, kalau di Celcom Center,
Tadi kita bayar harga iPhone 11 adalah 2,568. Tapi saya cakap tadi ada kontrak yang mana kita akan bayar plan Mega tadi, iaitu RM98 selama 2 tahun. Kalau kita buat pengiraan itu, total perbelanjaan kita dalam 2 tahun adalah RM4,920. Kalau kita bandingkan dua-dua platform ini, Apple Store dengan telco iaitu Celcom, kita akan lebih jimat kalau beli di Apple Store. Kita boleh jimat sebanyak RM121. Tapi dia bergantung kepada plan telco kita lah, data plan kita. Let's say lah sekarang ni kita ambil data plan yang RM150 sebulan. Sebab kan sekarang ada telco plan ataupun data plan yang unlimited kan. Jadi kita ambil yang itu, RM150. Let's say lah RM150. Didarabkan dengan 24 bulan. Ditambahkan dengan harga iPhone 11. Dalam masa 2 tahun, korang akan belanja RM7,199. Tapi, kalau kita tengok Celcom tawarkan tadi adalah RM4,920. Maksudnya, dalam 2 tahun, kalau kita ambil plan Celcom ini, dibandingkan dengan amount tadi, kita boleh jimat RM2,279 kalau kita ambil plan Celcom. Okay, so maksudnya dekat sini, kita akan lebih jimat kalau membeli iPhone di telco center Celcom. Jadi ini secara overview lah beberapa perkara yang mungkin korang perlu consider, pertimbangkan sebelum membeli iPhone. Secara rumusannya lah, apa yang saya nampak, perkara paling penting adalah tentukan bajet kita. Kalau kita ada cash banyak, kita mampu beli iPhone dengan harga sepenuhnya, beli terus. Dan saya recommend untuk beli di Apple Store. Tapi sekiranya kita mampu membuat installment, kita rancang terlebih dahulu data plan yang mana satu yang sesuai untuk kita. Kadang-kadang kita guna 40GB, 50GB. Kadang-kadang dalam masa 1 bulan tak habis pun 50GB itu. Jadi rancang semula data plan yang kita guna berapa sebenarnya. Dekat situ kita boleh decide kita nak beli iPhone dekat telco center ataupun dekat Apple Store. Let's say lah, kalau kita cakap dekat rumah dah ada Unify, and then kalau dekat luar tak pakai banyak, let's say lah macam 10GB sahaja. Maksudnya kita boleh guna style prepaid. Kita top up sahajalah bila kita perlu. Jadi dekat situ kita akan jimat kalau kita beli dekat Apple Store. Tapi kalau kita perlukan data plan yang banyak, tak ada masalah sekiranya kita ingin mengambil unlimited data. Tapi yang saya sarankan tadi, mungkin kita perlu kaji semula sebenarnya sebulan berapa je yang kita guna. Kadang-kadang kita guna bawah 40GB je. Kalau kita tahu dalam 1 bulan kita gunakan berapa banyak data, jadi kita boleh rancang lah kita nak ambil telco yang mana satu yang sesuai dengan plan kita. Jadi dekat sini mungkin yang lebih sesuai adalah beli di telco center. Okey, itu sahaja daripada saya untuk video kali ini. Sekiranya video ini bermanfaat, korang boleh like dan share dengan kawan-kawan korang. Okey, jangan lupa subscribe channel saya dan support YouTuber Malaysia.